dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jemputlah menekan tombol subscribe, tombol loceng. Ada video, loceng bunyi, teng-teng. Okey, pada video kali ini tentang faktor yang pihak kerajaan perpaduan harus ambil maklum mengapa pencarum tak pernahnya berhenti untuk menuntut pengeluaran KWSP bersasak ini. Jom kita mulakan. Semoga video ini menjadi satu video yang bermanfaat, yang mana dapat didengari, dilihat oleh individu yang berkenaan. Okey, baik. Antara faktor utama mengapa pencarum menuntut pengeluaran KWSP, bukannya saya saja, ialah seperti berikut. Yang pertama, pencarum tertekan dengan keadaan inflasi yang melanda negara. Itu dah. Dan yang kedua, pencarum masih lagi hilang kerja. Pencarum yang kehilangan pekerjaan masih lagi sukar untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat pekerjaan baru kerana faktor kesihatan dan faktor usia. Dan yang ketiganya, pendapatan pencarum tidak seimbang dengan liability yang ditanggung. Okey, ini bermaksud akibat daripada kesan pandemik yang lampau, hilang kerja, dapat kerja baru, dan kerja baru tu gajinya tak mampu untuk menanggung hutang-hutang yang selama hari ini mereka mampu tanggung. Pendek katanya, ada hutang-hutang tertunggak dan hutang-hutang yang berat, yang mana hasil gaji itu tinggal sikit, tak cukup makan. Okey, yang keempat, bekas pencarum yang berniaga tidak dapat membiayai kos bahan mentah dan tidak mencapai keuntungan yang seimbang. Dan seterusnya, nombor 5, kenaikan OPR. OPR, kita pun sedia maklum, OPR ni akan naik dalam setahun 2 atau 3 kali, dia akan naik. Dan kenaikan OPR ni menyebabkan ansuran pinjaman hutang meningkat, dan membebankan peminjam. Ini memang jelas kita boleh nampak. Tak payahlah kita ambil pinjaman berat-berat, pinjaman kenderaan pun dah cukup. Bila OPR naik, daripada bayar 500 jadi 580 sampai ke 600 pun ada, berikut bank dan harga kereta. Dan seterusnya, harga barangan yang tidak dapat dikawal dengan sempurna dan agak sukar untuk dibendung kerana ia memberi kesan kepada pembekal dan secara tak langsung menekan peniaga, serta menekan pengguna akhir. Kita lah yang membeli barang dan menggunakannya. Dan ini akan menyebabkan kuasa pembeli merundum. Ini jelas kelihatan dah di pasar malam, dah lengang, tak ramai. Sebab apa? Masing-masing dah tak mampu untuk membeli sangat. Dan secara tak langsung menjejaskan penjual juga apabila tak ada pelanggan. Okey, yang ketujuh, kesan daripada pandemik, banyak industri IKS yang tidak dapat bertahan. Dan untuk recover daripada kerugian, mungkin mengambil masa lebih 2 hingga 3 tahun untuk cover up balik. Kadang-kadang memang move list terus pun ada. Dan untuk break even, dan ini akan menyebabkan pengangguran di Malaysia bakal meningkat. Okey, seterusnya, kenapa pencarum memerlukan pengeluaran KWSP bersasar ni, nombor 8, kerana pada era endemik ini juga memberi kesan kepada rider-rider di luar sana, bagi yang membuat e-hailing, rider makanan dan sebagainya, kerana sudah kurang sambutan, kerana pengguna dah tak ada nak membeli sangat makanan di luar. Keadaan ini berlaku di setengah kawasan, yang melibatkan order in ni, order makanan kan. Dan ini memberi kesan sebenarnya kepada rider-rider yang sangat terkesan. Mereka tidak ada mempunyai pendapatan yang tetap. Harapkan berapa banyak mereka boleh tangkap penghantaran. Tapi sekiranya penghantaran berkurang, maka kuranglah pendapatan mereka ni. Okey, yang ke-9, faktor ekonomi negara yang merundum serta perbandingan nilai ringgit Malaysia dan US dollar yang tinggi mengakibatkan harga barang meningkat dengan mendadak dan mengurangkan keupayaan rakyat untuk berbelanja. Nombor 10, kesukaran untuk mendapat pekerjaan bagi rakyat yang berumur 40 tahun dan ke atas, tambah-tambah lagi dengan mempunyai penyakit lazim. Macam manis, darah tinggi, jantung, dan penyakit kritikal yang lain, di samping kos hidup yang tinggi. Itu juga merupakan satu faktor yang besar juga sebenarnya. Kehilangan kerja, lepas tu tak boleh nak mohon kerja balik. Harus difahami, walaupun nak memohon kerja sebagai pengawal keselamatan pun, ujian medical check up perlu dilakukan. Dan sekiranya ada penyakit darah tinggi pun akan reject, macam manis, dan jantung, kardiologi semua diperiksa. Ada yang tak kena, syarikat kawalan keselamatan tidak akan mengambil. Okey, yang ke-11, ibu atau bapa golongan yang terkesan, ada ramai yang punya anak-anak yang kurang upaya, OKU. Jadi mereka ni, pergerakan mereka terhad untuk menjaga anak-anak OKU ni, dan dalam masa yang sama tak dapat nak bekerja, dalam masa yang sama perlu menanggung kos rawatan asas ataupun makanan asas khas untuk anak-anak OKU yang tertentu ni. Jadi sangat perlu. Dan nombor 12, ibu atau bapa tunggal yang berumur 40 tahun ke atas mempunyai masalah sukar untuk mendapatkan pekerjaan, kerana jaga anak. Ada bapa tunggal jaga anak, susah nak kerja sebab ada anak kecil, dan ada ibu tunggal pun begitu juga mengalami situasi yang sama. Dan perkara yang penting sekali ni, harus aku nak jelaskan kat sini, ialah golongan yang teruk terkesan, antara lain ialah golongan yang
Jadi memang teruk yang bakal diisytiharkan Muflis kerana dah lama mempunyai hutang-hutang tertunggak. Bukan mereka ni sengaja tak nak bayar, tapi tidak mampu, tidak berkeupayaan untuk membayar dan bakal muflis. Okey. Jadi sebab itulah mereka ni memerlukan sejumlah wang untuk menyelesaikan secara lamsam hutang-hutang mereka ni untuk melepaskan daripada mereka muflis, ya. Dan last but not least, ya, bantuan tunai, ya, yang selama hari ini diterima oleh rakyat Malaysia bukanlah suatu yang betul-betul dapat mengubah nasib sebenarnya. Ia lebih kepada bantuan sara hidup sementara saja, maksudnya pakai habis. Contoh dapat 500, STR dapat 300, ya, yang paling perik golongan bujang 150, ya. Lepas tu dibahagi-bahagi pula dengan fasa-fasa, dapat jumlah yang sikit, ya. Dan amount macam tu ada yang memanggilnya Panadol lah apalah, tapi kami tak menganggap itu sebagai Panadol. Kami menganggap itu pemberian dan sumbangan daripada kerajaan, dan sumbangan itu pakai habis dan tak dapat menyelesaikan masalah-masalah rakyat dan pencarum yang dinyatakan seperti di atas. Jadi berdasarkan poin-poin dan perkara-perkara yang aku sebut pada video ni, itulah sebabnya mengapa pencarum menuntut pengeluaran KWSP secara bersasar ni. Nama pun bersasar, bukan nak buka pada semua, pada golongan yang memerlukan. Dan data dan maklumat pencarum-pencarum dan bekas pencarum ni ada pada NGO PJRM untuk tindakan yang akan dilakukan oleh NGO ini, ya. Jadi sewajarnya pihak kerajaan mengkaji, melihat, ya, sekurang-kurangnya lihat dan kaji keperluannya, ya. Tak ada timbul unsur kalau tak bagi pada yang ni nanti kata apa pula, tak ada. Sebab yang susah ini memang ternyata kesusahannya, dan data dan maklumat mereka semua ada, ya. Cuma perlu kerajaan nak review saja, tengok, pandang dan lihat, ya. Okey, semoga manfaat apa yang aku sampaikan ni. Sekian, kita sebagai pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP bersasar, kita bantulah NGO dengan cara bagi sokongan, sebab kita antara yang memerlukannya, dan kekalkan sokongan, ya, sebenarnya sebagai sokongan moral kepada NGO yang membawa suara-suara pencarum ni. Okey, suka minat video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, salam sayang semua. Bye-bye.